Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung semula pengajian sesi talaki dan tadabbur kita dalam surah Al-Maidah ayat yang 14, ayat yang ke-14 hingga ayat ke-17 ke surat 110. Sebelum ni kita dah baca kan sama-sama talaki. Jadi baik, sekarang kita nak tengok apa yang kita boleh dapat daripada pengajian kita pada hari ini, untuk kita jadikan teladan dalam hidup kita, untuk kita tahu serba sikit apa ni kita duk baca ayat apa pada hari ni. Baik, untuk tadabbur kita tengok dulu pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dhukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawa wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Okey, secara umumnya ayat ini menceritakan tentang suatu perjanjian yang Allah Subhanahu Wa Taala buat dengan golongan Nasrani. Kalau kita Nasrani zaman lah, kita kata orang Kristian lah kan, golongan Nasara ni, Allah Subhanahu Wa Taala ikat satu perjanjian dengan mereka. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala buat satu perjanjian dengan golongan Yahudi Bani Israel. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok Allah Taala menyebut wa minal ladzina qalu, dan di antara orang-orang yang telah mengatakan kami ni inna nasara, kami ni orang-orang Nasara, orang Nasrani, akhadna mitsaqahum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni mengikat perjanjian dengan mereka ini, fanasu haddan mimma dhukiru bihi. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala mengikat, kalau kita tengok ayat-ayat sebelum ni, Allah Taala ikat perjanjian, buat perjanjian dengan golongan Yahudi Bani Israel. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat perjanjian dengan mereka? Allah Subhanahu Wa Taala buat, kata Allah Taala minta untuk mereka ni taat kepada Allah. Allah Taala minta untuk mereka ni taat kepada Rasul dia, sembahyang apa semua ni, apa macam hukum semua ni. Tetapi Bani Israel, dia tak dengar cakap, dia tak buat macam mana yang mereka janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya janji mereka tak tunai lah. Janji bukan ditunaikan janji lah, janji tu dicepati lah, maksudnya dimungkiri lah janji tu. Begitulah juga keadaan golongan Nasara. Mereka buat ikat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka memungkiri janji mereka. Nanti kita tengok apa antara intipati perjanjian yang mereka mungkir tu. Dalam ayat selepas ni akan diceritakan. Fanasu haddan mimma dhukiru bihi. Lalu mereka sengaja melupakan sebahagian daripada apa yang telah diperingatkan kepada mereka dengannya. Macam tadilah, kalau golongan Yahudi Bani Israel ni, Allah Ta'ala suruh sembahyang, suruh taat pada perintah Allah dan Rasul, tapi mereka mungkiri janji, bahkan mereka kufur. Mereka mengkhianati janji tersebut. Tak mau dengar tak apa, bahkan mereka khianat janji tu. Teruklah kat situ. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Maka kami menanamkan bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Di kalangan mereka ini, di antara mereka ini, kami tanamkan adawah. Adawah ni permusuhan lah. Wal baghdha ila yaumil qiyamah. Dan juga kebencian, baghdha. Sehinggalah sampai hari kiamat. Jadi nak ceritakan ni lah di antara sifat-sifat orang Nasrani. Mereka tak tepati janji mereka. Jadi akibat daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan tanamkan permusuhan dan juga kebencian antara mereka ni. Bukan sesama orang lain, bahkan sesama mereka ni, sampailah pada hari kiamat. Jadi antara contoh permusuhan dan juga kebencian yang berlaku antara mereka ni adalah mereka ni banyak pecah kepada beberapa kumpulan. Banyaklah kumpulan-kumpulan. Yang masing-masing kumpulan ni bawa fahaman masing-masing. Ada kumpulan yang mengatakan
golongan Nasrani lah, diturunkan pada mereka kitab Injil lah, Nabi Isa, yang dibawa wahyu ni oleh Nabi Isa. Jadi di antara kumpulan-kumpulan mereka ni, fahaman-fahaman mereka ni, ada fahaman yang mengatakan bahawa Nabi Isa tu Tuhan. Ni kumpulan pertama. Kumpulan kedua pula ada yang mengatakan sebenarnya Tuhan tu Trinity, 3 pula serangkai dia. Ada yang mengatakan maksudnya siapa yang pertama, Allah tu Allah lah, Tuhan lah. Yang kedua tu Allah tu, Nabi Isa tu Allah. Yang ketiga Maryam tu Tuhan juga. Ada kumpulan di antara kumpulan-kumpulan Nasrani ni yang mengatakan sebegitu. Dan di sana juga ada kumpulan yang mengatakan Nabi Isa tu anak Allah. Nabi Isa tu anak Allah. Ada kumpulan yang mengatakan sebegitu. Yang manalah kali akan membuat maksud bahawa Nabi Isa tu juga Tuhan lah. Ni kumpulan-kumpulan yang terjadi dalam kumpulan Nasrani ni. Patah lagi lah kalau kita tengok lah ni dengan pergaduhan besar antara Protestan dengan Katolik. Sehingga kan padri-padri mereka ni tidak dibenarkan berkahwin untuk menjaga kesucian apa semua kan. Sedangkan berkahwinan itu adalah satu tuntutan nafsu dan juga tuntutan akal tu mereka tak selaraskan. Tidak mengimbangi antara tuntutan nafsu dan juga akal. Tak kenalah dengan fitrah manusia di situ. Wasaufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yas'un. Nanti di hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan habar kat depa ni dengan apa yang depa telah buat ni. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi tahu di hari akhirat kelak akan anggapan-anggapan depa ni yang depa kata Nabi SAW ni salah. Pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan cerita benda betul bahawa apa yang hangpa anggap selama ni tu tak kena. Tak kena. Sebab kita pun tahu kan, Allah Subhanahu Wa Taala ni satulah. Qul huwallahu ahad. Tak ada baginya yang menyertai padanya, tak boleh. Sebab yang lain tu semua makhluk. Kalau ada Tuhan lain, maka dia akan jadi 2 Tuhan kat situ. Tak jadi qul huwallahu ahad lah kat situ. Ayat yang ke-15 pula, kita tengok pengajaran yang kita boleh dapat. Kita apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab kat sini? Ahli kitab ni adalah orang-orang yang beriman betul-betul dengan kitab Taurat dan juga kitab Injil yang sebenar. Maksudnya sebelum ditokok tambah apa semua tu. Depa ni lah yang kita, kalau depa ni sembelih, kita boleh makan sembelihan depa. Tapi persoalannya lah ni, ada ke tak lagi depa ni? Di zaman kita ni. Yang mana ikut betul-betul ajaran Injil dan juga Taurat seperti mana yang diturunkan. Tak ada tokok tambah kat situ. Ada kalau ni? Saya rasa tak ada . Semua telah ditahrif lah, diselewengkan apa semua kan. Jadi Allah Ta'ala menyebut, wahai ahli-ahli kitab, telah datang kepada kamu rasul-rasul kami, utusan-utusan Allah lah. Yubayyinu lakum, telah datang kepada kamu semua rasul kami lah. Yubayyinu lakum, datang dalam keadaan menceritakan, menjelaskan kepada kamu katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, daripada apa yang hangpa sembunyikan ni daripada kitab. Contoh dalam kitab Injil dinyatakan kata di hari Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi utusan terakhir. Maksudnya lepas Nabi Muhammad tak ada dah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad SAW tu juga Allah Subhanahu Taala utuskan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dalam masa yang sama Nabi Muhammad SAW itu adalah khatimul anbiya, penutup bagi segala nabi. Ada dinyatakan dalam Injil, walau bagaimanapun golongan-golongan ahli kitab ni mereka sembunyikan kebenaran tu. Mereka tak habaq pi dekat
orang-orang agama mereka ni apa tak cerita api. Pasal apa mereka buat lagu tu? Pasal mereka takut. Mereka takut nanti bila orang-orang Kristian Nasrani ni ataupun golongan Yahudi ni, Bani Israel ni, mereka tahu akan kebenaran ini, mereka akan beriman dengan apa yang Nabi Muhammad SAW bawa. Waktu tu mereka akan tinggal lah. Padri-padri mereka ni, tuk-tuk guru mereka ni, mereka akan tinggal, mereka akan ikut risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka takut, mereka sembunyikan kebenaran ni. Padahal mereka tahu di hari akan mai, satu hari nanti Allah SWT akan utuskan Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka sembunyikan. Kuntum tukhfuna min al-kitab yubayyinu lakum. Nabi Muhammad akan mai menjelaskan balik tu. Apa ni yang banyak yang bersembunyikan dalam kitab tu, yang bertakbak orang lain. Wa ya'fu an katsir. Allah SWT juga akan beri keampunan kepada mereka ni, ahli kitab ni, kalau mereka bertaubat, mereka selesai dengan apa yang mereka buat, mereka mengakui apa yang Nabi Muhammad SAW bawa itu benar, mereka sampaikan kepada orang seperti mana yang ada dalam kitab Injil ataupun Taurat, yang sebenar tu tak ada tokok tambah apa, tak ada sembunyi apa. Allah SWT akan beri keampunan kepada mereka. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala itu. Apa yang telah datang tu? Nurun wa kitabun mubin. Cahaya dan juga kitab wahyu yang mubin, yang nyatalah, jelas nyata. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala telah utuskan kepada kamu semua nur Nabi Muhammad SAW yang macam seperti nur, cahaya yang menerangi alam ini, wa kitabun mubin, dan juga Allah SWT bagi kepada hampa ni kitab yang mubin. Boleh? Al-Quran lah yang nyata. Allah SWT buat main Nabi ni seolah-olah memberi orang kata apa, menerangi alam ni lah. Tak terkelak pula ayat. Okey, kita tengok pula ayat yang ke-16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yang mana dengan yahdi bihillahu, maksudnya yahdillahu bihi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dengan Al-Quran tu kepada yang orang-orang yang manittaba'a ridwanahu, yang mengikuti keredaannya. Dia buat apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dia tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Taala bagi petunjuk dengan Al-Quran kepada orang-orang yang macam ni. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur bi'idnih. Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Al-Quran itu mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan-kegelapan kepada satu cahaya. Sebab tu dia sebut sulumat tu, jamak tu, maksudnya banyaklah jalan-jalan kesesatan tu banyak. Zulumat kan? Kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, banyaklah kan jalan-jalan kegelapan tu kepada ilan nur, satu aja yang kebenaran. Tu cantik ada susun kan. Allah Taala susun ayat Quran tu biizni, dengan izin dia. Takluk dia dengan izin dia. Maksudnya Allah Subhanahu taala boleh dengan perantaraan Al-Quran itu mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan, bawa pergi kepada kebenaran. Mana kebenaran tu satu saja, biizni, dengan izinnya. Apa pun berbalik kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi petunjuk kat seseorang tu, orang lain tak boleh halang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok dalam surah Al-Baqarah kan, Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa.
wa yahdihim ila siratin mustaqim. Ni. Dan juga dengan Al-Quran itulah juga Allah Subhanahu Wa Taala yahdihim, bagi petunjuk kepada mereka ni kepada jalan yang benar, yang lurus. Kita tengok pengajian ataupun pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-17. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafir alladhina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu huwal masih. Siapa Masih itu? Ibnu Maryam. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Al-Masih, Nabi Isa tu. Mereka disebut, yang Kristian disebut Jesus tu, Masih ibnu Maryam. Ibnu Maryam tu. Maksudnya anak lelaki pada Maryam, Nabi Isa lah. Kafir lah orang yang kata macam tu. Pasal dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi Isa itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ni maksudnya yang diciptakan. Khaliq ni Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk tu yang diciptakan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, faman yamliku minallahi syai'an, siapa yang macam mana nak kata, yamliku minallahi syai'an, yang mampu, yang ada kuasa, yang mampu untuk menghalang Allah Subhanahu Wa Taala. In arada, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak ayyuhlikal masih ibn Maryam wa ummuhu, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak binasakan Nabi Isa tu, ibn Maryam tu, wa ummah, dan juga ibunya Maryam lah, maksudnya siapa yang mampu menghalang Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab apa kat sini? Maksudnya kalaulah Nabi Isa tu Tuhan, seperti mana yang dianggap oleh sebahagian orang Kristian tu, orang Kristian tu kata Nabi Isa tu Tuhan, Nabi Isa tu anak Tuhan, buat semua kan? Kalau dia Tuhan, mesti dia boleh dapat menghalang daripada Allah Subhanahu Wa Taala membinasakannya. Tapi ni Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan kata dia ni bukan Tuhan, dia ni makhluk lah. Dia tak ada kuasa pun nak halang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala nak binasakan Nabi Isa tu, Allah Taala boleh buat. Wa man fil ardi jami'a, dan juga siapa sahajalah, mani ladilah, siapa sahaja yang dekat bumi ni semuanya, siapa boleh halang? Tak boleh halang. Sebab Nabi Isa ni hanyalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana soalannya, Nabi Isa ni ada tak ada lagi? Nabi Isa ni ada lagi, dia tak mati lagi. Semuanya dikatakan Nabi Isa tempat terakhir dilihat dia adalah di Baitul Maqdis, yang hari ni menjadi perebutan lah. Israel pun merebut, Nasrani, Kristian pun merebut. Pasal apa Nasrani merebut? Pasal kat situlah diturunkan kitab Injil. Menjadi perebutan lah ni antara agama-agama. Baitul Maqdis lah. Macam tu lah. Siapa yang mampu halang? Tak ada siapa yang mampu. Menunjukkan bahawa Nabi Isa pun juga makhluk yang diciptakan. Tidak ada kuasa pun bagi dia. Adalah mukjizat, tapi kuasa nak halang Allah Subhanahu Wa Taala tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala qul huwallahu ahad, dia lah yang satu. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma, dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala lah segala kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan juga apa yang ada di antara kedua-duanya. Apa yang ada kat langit, yang kita duk tengok kat langit tu, apa yang kita juga nampak pada yang ada kat bumi ni, yang kita rasa, kita tengok, apa semua ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang di antara kedua-duanya pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu Wa Taala itu yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan apa sahaja yang dia kehendaki lah. Fa'alul lima yurid lah.
Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, dia boleh buat, dia boleh ciptakan. Jadi tak pelik lah. Kalau kita tengok, macam mana benda ni boleh ada Allah? Kalau berbalik kepada persoalan kita, Allah SWT mampu buat benda tu. Pasal dia yang khalik, dia yang menciptakan. Adapun selain daripada ada makhluk. Dan setiap makhluk itu sifat dia baharu lah. Baharu ni pula maksudnya dia boleh, dia ada perubahan padanya. Nanti masuk bahasa akidah pula kan. Panjang je ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu qadir. Allah Taala ala kulli syai'in qadir. Atas setiap sesuatu itu, qadir ni datang dengan surah mubalaghah lah. Maksudnya amat berkuasa, betul-betul berkuasa atas setiap sesuatu itu. Jadi kita, alhamdulillah kita dah habis untuk sesi tadabbur. Saya berhenti dahulu setakat ni. Saya mohon ampun dan juga mohon maaf atas sebarang kekurangan saya dalam penyampaian pada sesi kali ini. Jikalau ada salah dan silap daripada saya, berikan saya teguran, minta ampun, minta maaf. Doakanlah semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dimudahkan segala urusan di dunia dan juga di akhirat, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.